Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Hikmah pengharaman riba. Jadi tajuk kita masih lagi dalam bab riba, dalam sistem muamalah. Kehidupan kita seharian. Dia sebut sini hikmah. Hikmah sini maknanya bakpo. Ya Islam ni larang sangat riba. Pasal apa? Banyak dia kata adalah banyak. Antaranya untuk mencegah ketidakadilan atau kerosakan yang berlaku hasil daripada amalan riba. Ketidakadilan, tak adil dalam masyarakat. Melalui sistem riba tu dia ada satu pihak kena orang panggil akan jadi kesepitan, kena perah. Untuk sebelah pihak. Orang tua dulu dia panggil makan perok berasih. Mereka tidak gitu orang dulu. Generasi sepopok itu kalau tanya dia orang tua kata perok berasih. Gitu je, tak je dengar dulu. Dia perok berasih tak tahu dia tahu. Ceti-ceti dulu. Perok berasih dia panggil dengar orang tua kata. Sebenarnya dalam kehidupan harian kita orang dulu-dululah jadi riba. Tidaklah kata dia berhutang 100 bayar 150 tu jarang dia buat lagu tu. Kan ada walaupun ada orang zaman dulu. Berhutang PTH 100 boleh kan. Dalam masa 3 bulan nak bayar klik tapi kena bayar 100 150 120. Tu orang tua panggil perok berasih. Tu jarang orang buat tu. Dia malu nak buat benda lagu tu. Tapi hak berlaku dulu-dulu ialah gadar. Hak gadar ni jadi selalu. Gadar riba. Lagu mana? Dia ambil manfaat atas barang hak gadar. Kita gaji dengar dulu orang gadar dia gadar jan. Buat PT 100 pegang jan dia. Tapi bayar 100 juga. Gapo dia hak ribanya? Dia ambil manfaat atas jan ni. Dia pakai ke dia? Ni ramai orang zaman dulu kalau hamba ingat kecil-kecil dulu juga jumpa orang tua pada kita tunjuk je kata baru je dia kata orang gadar ni riba ke tak? Riba lah tu lah ni tak ada lagu tu tak gadar tapi jadi riba. Hak lebih berat laginya lebih pada jen tu gadar tanah orang zaman dulu. Dia gadar tanah padi. Bila dia gadar tu dia ambil PT 500 riyal kata. Tanah tu dia beri kat orang. Hak we butang PT ke dia tu. Tak liwat padi dia musim tu. Selagi tak bayar dia tak liwat padi. Boleh siapa? Boleh ke orang hak we butang tadi. Orang pegang gadar. Dia boleh mendapat daripada tanah tu. Kawan ni dah lah tak ada PT pergi butang. Sumber pendapatan dia pula jadi tak ada. Dah. Dia duduk tani padi selama kening. Dia boleh kat orang. Nampak situ tak? Inilah nak rakyat riba berlaku kepada orang tua kita dulu. Tidak gitu tak? Tu tak tahulah. Tapi dengar dulu tu tak tahu takut dia baru. Orang dulu duduk lagu tu duduk tanya-tanya gadar tanah. Duduk cara kata-kata kok kue bunuk gadar terus. Tak ada jual beli. Dia tak reti-reti pun nak buat nak lain nak cari. Dia ingat kata apa. Sebab dia kata tak makan perok berasih sebab apa? Dia kata butang 500 bayar 500 juga dia kata. Tapi dia tak khabar hak ribanya dia menafak atas tanah. Dah. Baik.
Hak tu lain. Hak tu memang digalak ke dalam Islam. Dengan tuan hak we butan ni dia tak tahu menahu pun. Kita dan memang dia boleh pahala nak kita sebagai nak balas budi. Kita sutuk tak ada pitih dulu, pinjailah dengan dia 1,000. Lama ni bulan tu kan, kita pun lega dah sikit, boleh buat modal. Masa nak pergi bayar dulu pitih tu 1,000 hak kita buat tengok dia, kita seluk dalam poket pula, ambil 100 pula. Apa ni dia kata? Tidak nak ambil apa ni bunga dia kata. Tidak bunga ni nak royak terima kasih. Hadiah. Hak dia tak bolehnya dia janji awal lagi. Dia janji berhutang boleh dia kata 1,000 bayar 1,500 dia kata. Hak tu jadi riba. Betul tak? Lepas tu nak gadah lagu mana? Kalau kita nak gadah dalam Islam nak turut hukum balik kepada tanah tadi. Gadah lagu tadi lah. Kita pegang tanah dia tu takut dia tak bayar. Payah tanah ni nak jual, kita kira beginilah, barang mah. Dia berhutang dengan kita 1,000. Bila berhutang 1,000 dengan kita, jaminan takut tak bayar, kita boleh pegang. Mah tadi tapi tak boleh pakar. Bila kita pakar tu jadi riba, kita ambil manfaat. Ambil taruh. Taruh gelang dia saat ni. Dia berhutang 1,000, kita ambil gelang. Gelang ni 3,000 mestilah kau mahal barang ni dah. Kita ambil gelang ni taruh. Betul dah? Nanti dulu. Tu cerita lain pula. Ambil dulu taruh. Bila dia taruh, kita tak boleh pakar. Lama tu, bila dia mari bayar, dia bayar kita pun klik gelang dia. Dia bolehnya, kita ambil dengan dia, macam Yi kata saat ni, upah sipan, upah jaga. Selama sebulan ni kita pegang ni, kena ngupah 50 riyal. Sebab barang ni orang panggil risiko tinggi ni tak. Mencuri dia orang ke apa. Jadi, hak gada cara Islam sebelah gapo tu sebelah patah timur tu kan. Dia buat cara tu lah, dia ambil upah sipan dengan orang panggil upah kerani. Bayar gaji kerani hak je cantik. Hak lagu ni boleh. Kalau dia tak ambil upah kerani, dia nak buat mana kerja dia dah. Kita getak gelang. Nak berapa gada ni dia kata nak 2,000. Gelang ni harga 5,000 dah. Dia week kita 2,000 tapi masa kita nak kita buklik, dia kata upah jaga selama 2 bulan tu 50 riyal. Upah bayar kerani pula 100. Misalnya dah. Lagu tu boleh dah. Baik. Kalau kita pegang barang dia, nak rakyat. Apa tujuan kita pegang barang bila orang berhutang? Takut dia tak boleh bayar. Bila dia tak boleh bayar ataupun dia tak si bayar, ketika tu syarat membenarkan kita boleh jual barang tadi. Betul? Dia tinggal gelang, harga gelang tu kata harganya 3,000 harga gelang. Dia berhutang dengan kita 1,000. Kita pegang gelang dia dengan syarat jangan pakar. Kalau pakar jadi riba, ambil mendapat. Faham ni? Taruh. Tiba-tiba dia je jadi konak. Dia tak si bayar misalnya tak. Tak boleh nak bayar. Dalam bayarnya kita buat perjanjian dah. Kalau ni bulan tak boleh bayar, barang tu syarat membenarkan kita boleh jual walaupun barang dia. Itulah orang panggil gadah, kerana dia gadah kita. Kita boleh jual barang tu, tapi jual dengan pasaran semasa. Jangan buat nyayun dia. Tiba-tiba gelang tu masa kita ambil dengan dia tu 3,000. Bila kita tanya kedai tu, orang nak 3,500. Jangan jual 3,000, kena jual 3,500 nyayun dia. Bila jual 3,500, dia berhutang dengan kita 1,000 dah. Kita kita barang tu kita jual, kita balik. Pitih ke dia tu, kita ambil kita 1,000, 2,500 tu kena ke dia.
Faham sana tak? Hak kira situ dulu. Hak ngopoh tu soal lain nanti dulu. Boleh faham tu tak? Dia butang pitih dengan kita 1,000. Kita ambil barang dengan dia tak ni, mari gelang tak ni. Masa kita ambil 3,000 barang tu. Ni bulan dia tak boleh bayar, kita janji dah. Ni bulan tak boleh bayar, kita nak jual barang. Dia tak boleh bayar seorang. Ni bulan kita pergi jual kedai, kita tak boleh jual. Cara lalu nak lepas hutang kita 1,000 kat kita jual. Siapa dia nak 1,000, nyu ambil orangnya. Jangan buat nyayung. Kita tanya pasaran semasa, tiba-tiba mah naik. Masa ambil dengan dia 3,000 naik jadi 3,500 kan? Kena jual 3,500, ambil kita pitih tu 1,000, 2,500 kena bagi ke dia. Tu yang kelan tadi. Faham tak? Baru tak nyaya. Baik, kalau nak ngopoh pun boleh. Ngopoh ni bulan tu, ngopoh pegang, nak 120 riyal kata. Faham tak? Tidak bunga lagu tu. Upoh sipan. Boleh faham tak? Kalau nak gada sama kita, lagu tu cara. Boleh faham kali orang ten. Kau tak faham lagi? Agak boleh faham lagi. Kalau tak siwi jadi riba. Hak riba lagu mana? Hak riba walaupun tak ambil siham butang 1,000, tuan dia tinggal. Ni bulan kita pegang tu. Kita pegang, tanya dia mari nak ambil balik gelang dia, dia bayar kita 1,000 juga. Kita kata tak apalah tak riba. Tapi masa dalam ni bulan tu duduk lengi kita pakai buat pergi ngeleng, buat pergi mana, hak tu riba. Faham tak? Ambil manfaat daripada barang tu, dia bukan piti saja riba, ambil manfaat tu dia panggil riba. Tapi rasa tahu dah belakang ni tak? Adik orang tino tahu dah ni benda ni tak? Hak mana boleh, mana tak boleh. Lagu tu. Pas kalau tak sipakan nak buat lagu mana? Sipai. Taruh molek. Ada siapa nak tanya? Tak masuk tajuk dia lagi nak royak riba hak berlaku dalam masyarakat kita ni. Dia tak boleh izin pun. Guys super game ni kalau main body super game ni orang riba tu dia izin. Dia kata pinjam 100 bayar klik 120. Setuju? Setuju tu riba. Sama setuju. Dia tak kira setuju tak setuju. Ambil manfaat daripada barang ni. Ramai orang dulu dia gada dia ambil manfaat duk lengi dia. Dah. Lebih baik kita ambil pitih lebih. Untuk apa? Bukan tidak. Ngupah. Dah macam Ar-Rahnun ni kan. Dia ambil servis cah dengan upah. Masa kita nak pergi tebuh gelang kita tu, butang 1,000 dengan dia, mesti nak bayar dia 1,500 ke tak? Gapo 500 tu ngupah bayar gaji running dia, upah dia sipan. Hak lagu tu boleh dah. Okey. Boleh tak? Jadi sebab dia je sipan. Siapa dia je sipan? Tuan gelang. Hak lagu tu orang tak mari gada. Tuan hak jual piti butang. Memang dia lah kena sipan. Kalau tuan sipan tak mari ke dia. Hak tak bolehnya kita pakai, tak boleh. Pakai ni jadi riba sebab kita ambil manfaat daripada tu. Kena sipan taruh. Sebagai jamin ni, takut dia tak boleh bayar. Gapo dia jamin ni? Kita jual. Kita buat perjanjian dia. Kalau tak boleh bayar dalam masa ni bulan, kita nak jual barang. Jual tak adalah kena jual harga semasa, jangan buat nyayu ke dia. Boleh faham tak? Okey. Ni kita kena betul mula. Takut kita kadang-kadang apa kita tak ada main riba, kita bukan ceti, bukan makan perut berasi, orang tua kata. Kita tak sedar hak kita duduk buat seharian kita ni jadi riba kerana tak betul cara bergadah. Kalau misalnya kita jual, harga tu dia susuk nilai dah buat benda. Dia tak kira susuk nilai tak susuk nilai, tengok harga semasa. Naik turun tak boleh kata apa. Kata emas saat ni, masa kita ambil dengan dia harga 3,000, tiba-tiba emas murah masa tu. Turun 2,500 kena jual 2,500. Jangan semata-mata kita nak lepas hutang kita pergi jual murah-murah. Bila lalu kau kedah duduk beli mah tepi kaki lima tu kan, murah ke dia beli ke tak? Tak boleh lagu tu. Buat nyayu ke dia. Penindasan dia panggil dah. Jadi sebab tu dah dia
Dia kata dengan riba ni berlaku kerosakan. Dengan amalan riba mengeksploitasian ni perkataan orang kampung tak faham. Eksploitasi makna ambil kesempatan ke atas golongan miskin. Orang miskin dia nok sangat, nok pitih. Di sinilah ceti tu dia ambil peluang. Lo ni ceti apa dia? Alung tu. Oh alung tu terang ribanya tu. Kadang-kadang bayar anak besar pada ibu dah. Tak bayar ni katak ke dia. Oh tu tak sekira dia tak cara hukum ke apa lagu tu dah. Okey dia. Boleh faham tu dah? Okey. Jadi kalau nak gada, nak guna pitih, ada lah ni. Dulu orang dulu kalau gada tentu riba belaka. Nuh tahun 70-an 80-an mana ada. Tahun 90-an baru ada. Sekat hak Kelantan buat. Tok Guru Meretah mulu dia buat arah ni pakat tiru belaka bank Islam belaka. Situlah baru start gada tidak hak tidak riba. Dulu pada tu tahun 80-an, tahun 70-an dulu. Jumpa semua orang nak lagi mana nak pergi gada, nak pergi pang dia panggil. Tidak pang dia panggil dah. Nak pergi gada. Riba dah tu. Tak ada piti nak berwah nikah nak pergi barang, nak pergi gada. Jumpa semua. Pas jumpa kadang-kadang nak pergi tebuh gelang lah. Jadi maknanya narayanya riba lah orang kita zaman dulu. Jadi mujulah bila ahli ulama kita dia cuba cari macam-macam cara lah ni. Pinjam tidak riba, gada tidak riba dah. Ulama dulu dia tidak nak fikir barang gini sebab tambah sebut dulu. Mungkin orang pondok dia berasa hati yang sebut dulu. Agak ke orang-orang yang duduk pondok dia tak buat. Hak tu di universiti ada buat tu perbankan Islam ke apa. Dia duk mengajar lebu kitab dia ni tu riba haram. Dia royak hukum gini. Lagu mana nak terjemuh hukum dia mau kata tu dalam institusi dia boleh orang buat. Tak erti nak buat. Boleh orang pondok buat kertas kerja atas ke bank. Buat pinjaman perbankan Islam boleh. Saya kislah mun boleh dah. Oh spek mikrofon tak ada dah tak dengar. Lagu mana? Dia kita pegang pitih dia. Lepas tu kita guna dulu. Hak sebaiknya kita catch it lah dengan dia. Kita royak. Yang kita royak. Kalau sebenarnya gini. Sipen. Kalau kita sipen di bank kan. Bank pun guna pitih tu. Betul tak? Takkan kita pergi sipen bank kita ambil pitih tu lah. Tapi kalau kita boleh jamin ni, kita guna buat macam bank lah. Biar dia muka sama-sama faham. Tolong sipen pitih dulu. Kain kahwin nak. Dia mau kena bui. Dia pun tidak nak pitih tu. Tidak nak. Nombor siri 1503. Dia tidak nak tu. Pitih lah. Asalkan ada jamin ni dia boleh. Tak ada masalah lah. Kalau kita pergi sipen di bank pun. Lagu tu juga. Tidak dipitih kita boleh lah. Dia pitih lah. Dia bukan masalah pitih, masalah nilai. Lain pada kita orang pinjam kereta kita. Pinjam kereta kita lain. Pinjam kereta taruh molek ni. Nak pergi Mekah dia kata. Dia kata tolonglah start boleh nak pergi kedai awak gila dak. Amanah di kita. Kita pun boleh setakat dia bui. Nak pergi kedai beli panah minyak. Moga dia pergi Mekah kan? Buat haji dah. 2 bulan pergi Mekah. Kita hawa tu yang tak ada buat prebek dah. Muak gotu muak. Hak ni orang panggil tak tidak amanah dah. Khianat. Orang amanah kita khianat dah. Baik, jadi kita faham situ. Pengharaman riba juga dapat mengelak daripada sikap negatif seperti sifat pentingkan diri. Memang riba ni dia pentingkan diri. Hilangnya sifat kasih sayang sesama manusia. Dia sebenarnya muamalah dalam Islam ni nak mewujudkan kasih sayang, tolong menolong orang kaya, tolong orang miskin. Nampak situ tak? Orang miskin dia gantung kepada orang kaya. Okey. Sesungguhnya pelaku riba dengan perasaan tamak akan melakukan apa saja demi memenuhi kepentingan diri sendiri tanpa mengambil kira keperluan dan hajat orang lain. Dia tak cara orang ni
Susah tak susah asal keuntung dia. Tengok tu lah Alibaba dengan Kasim Baba. Nak pinjam satu ganteng gandum tapi bayar 2 ganteng lah. Tu tengok Alibaba bujal lapuk tu. Adik nak pergi pinjam satu ganteng gandum dah. Suruh tulis dia tu bayar 2 ganteng. Tu nak ajak riba tu contoh riba. Maknanya kita tengok sini dia nak untung dia tak kira. Adik sendiri pun adik ke adik je lah. Dah. Butes ganteng bayar 2 ganteng. Malah lebih dari itu, amalan riba akan menimbulkan bibit permusuhan dan kebencian di antara individu selain dari menimbulkan dendam kesumak, seterusnya menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Hak kemuncak kita tengok alung, tidak berlaku jenayah kan yang alung tu. Hak berita alung tu ke Allah. Kau banyak. Jangan tebal lah. Ambil alung tentu riba. Hak mudarat kita tu nombor 2. Dulu ceti tak? Tak ada dalam ni ceti tak? Amalan riba juga akan menyebabkan jurang antara orang kaya dan miskin semakin ketara. Seterusnya mewujudkan sistem kasta dalam masyarakat serta membantu usaha merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Gini, Islam ni dia mengiktiraf orang kaya dan orang miskin. Tapi dia tak boleh jadi jurang tu. Jurang maknanya hak kaya bedoh. Hak sesak ni papa kedana. Sebab tu dia ada sistem zakat. Cuba tengok zakat. Zakat ni betul-betul dia tak sewi kupu pitih orang kaya. 2.5%. 2.5%. Maknanya kalau dia ada 1 juta, dia kena waktu bit 2,500 lah. 1 juta kena waktu bit 2,500. Nampak dah ni? Setiap tahun 2,500 kau. 25,000. Kena ada kalkulator. Tak ada. Okey. Seria 2,500. Betul tak? Seria 2,500. 100 ria 2,500. 1,000 25 ria. Acu kira kan? 25,000 ke sebanyak ni. Betul lah. 100,000 2,500. 1 juta 25,000. Mana orang kaya kalau dia taruh piti dia. Tahun ni kau tahun depan tak gerok 1 juta dia taruh bawa dalam mari dia piti 1 juta. Tahu tak piti 1 juta kalau bu. Hang haji tengok piti 1 juta. Dalam bank orang bank tunjuk. Tu majlis kena royak sekat berapa. Dia berubah semua. Tapi nak royak tahun depan kena duit pula. Atau baki hak dia ada. Baki dia ada kan. Sebab tu kenapa tak? Setiap tahun kena waktu duit. Tujuannya dia tak sewi orang kaya tu terkupu. Tak sewi kupu pitih. Kena terlilih bagi orang miskin. Nampak tak? Dalam Islam. Cuba kita bayang. Orang ada 1 juta waktu duit 25,000. Cuba bayang berapa orang jutawan dalam Malaysia. Kalau berjalan sungguh sistem zakat ni, tak ada orang sesak dalam Malaysia ni. Betul tak? Berapa ramai orang ada 100 juta, 200 juta, bilion pun ada dah. Jadi tu nak dalam Islam. Lalu orang miskin akan jadi papa kedana. Dalam Islam dia dok lagu tu. Sebab tu orang dulu orang ada pitih dulu dia tidak letak di pitih. Kalau di pitih dia jadi luak tau. Pitih kalau kita boleh jual tanah tu. Jual tanah 500,000. Si pitih tu tak gerak mana. Setiap tahun kena waktu lebih kokuh. Sebab tu orang dia tak buat tanah, dia boleh beli rumah, dia beli tanah. Tak kena waktu zakat, ada tanah dah. Tak ada tanah. Dia tak duit zakat, duit benda. Nampak tak? Pitih ni tak boleh. Ada dia jadi luak. Pasal apa luak? Nak ambil daripada orang kaya, kat orang miskin. Ni nak rakyat Islam. Tipe haji dia dah maklum dah. Tapu haji dia tu buat tubik. Sebab tu tapu haji kalau dia kata 3% tahun ni, artinya 5.5%. Faham tak?
250 tu dia warta dia waktu tubik dia. Sebab tu kalau orang malah mikir ada PT 100,000 buh tabur haji dia tolong waktu tubik. Kalau kita taruh di bank kita kena kira. Bank tak waktu tubik. Kita kena kira. Okey. Tak? Baru kita nak masuk ke hadis. Ada 10 minit lagi ni. An Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi wa qala hum sawa'un rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba. Bila Rasulullah laknat tu makna tu berdosa. Orang makan riba, pemberi makan riba, dua-dua ni. Orang minjem, orang ambil bunga, dengan orang hak orang minjem dengan orang hak jual pinjam. Dua-dua kena. Penulisnya Keaning. Ni nak royak. Orang tanya dulu. Kita kerja di bank zaman dulu. Kerja di bank zaman dulu. Dia panggil UMBC zaman dulu kan tak ada bank Islam. Tentu tu masuk dalam ni. Katib penulis, pegawai. Sebab bank dulu tentu riba. Mana? Mujurlah ada perbankan Islam. Dan ni kalau bunyi kerja di bank pula ni apa bank Islam. Siapa ni? Nama apa dah? Abang? Dia kerja di bank Islam tak apa lah. Hak bank zaman dulu duduk. Bank zaman dulu. Tahun 90-an baru ni tidak tahun 90-an, tahun 80-an dah, 82 83 gitu start ada bank Islam. Lepas tu bank lain pun buat juga perbankan Islam. Sebab dia termasuk dalam ni. Bila bank tu riba, penulis orang je cantik, orang minjem. Bank tu memang dia institusi minjem kat orang. Minjem apa dia je jadi pegawai di situ, tentu kena. Nak lari kat mana? Dan dua orang saksi. Saksi lagu mana? Orang nak buat pinjam. Pinjam zaman dulu lah. Nak ke saksi. Pergi pinjam bank Nak ke saksi dua orang. Grantor dia panggil tak? Kita pergi. Ataupun orang nak buat finance, nak beli kereta zaman dulu. Saksi dia nak ke saksi. Orang bodoh juga. Macam-macam helah mula. Saya kata nak royak hukum, padahal boleh royak sangat kalau tak siri tak baik. Dia kata nak suruh dia jadi saksi, nak lu nak beli kereta finance zaman dulu kan. Lu ni ada finance Islam tak apa dah lah. Hak tu nak kata kita terima kasih banyak ke orang-orang pakar ekonomi nyebuat muka lagu ni kan lepas dosa kita. Jadi kita tu tak boleh jumpa di masjid mana orang kata nak suruh jadi penjamin kita tidak jadi saksi sana lagu tadi lah. Kita royak tak boleh lagi sebabnya dalam parti mak tak buat belawak kita ni. Satu kerja lagi belawak. Padahal kalau royak betul tu. Masa muda-muda dulu. Boleh kau nak suruh jadi saksi? Kita boleh sebab kita tak sah jawab test pada sah tu. Macam-macam nipu. Padahal dalam kepala kita tak boleh. Kita tak sih jadi ni lah. Jadi saksi lah. Allah ni alhamdulillah tak ada masalah pinjam rumah boleh-boleh loan kereta apa tak. Kerana adanya oleh ulama kita ni dia buat cara muamalat Islam. Tapi orang zaman dulu kat nyayo ni, orang zaman 70-an dulu, dia tak boleh rasa benda-benda begini. Pakai kalau gimana je dosa ni. Mana kita nak jawab. Kalau tak bakal dah mati dah. Zaman dulu, kau buat loan rumah loan kereta zaman dulu kan. Kita baca hadis, nampak tak ada tak? Nabi kata dia marah belakang. Orang kena mengena dengan riba tu habis kena. Hadis 51 baca bersama dah. Al-Bukhari juga melewatkan hadis yang sama semisal daripada Abu Ja'far dia riwayat hadis tadi ya. Ni kita nak ulah hadis tadi. Melalui hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 4 golongan yang terlibat dengan riba. Dia supaya mina arak je. Arak ni orang je mengaku, orang yang menulis, orang yang peminum, orang je tuan kan. Hak je tuan arak kan. Pramugari kita siang tengok hak Melayu duduk atas kapal terbang emas. Duduk tuan arak kat orang Allah. Kau mana ni dak? Ambo pergi Mesir mula satu kali. Cina banyak betul duduk kat Cina. Pramugari Cina minta go tu lalu ke Cina. Dia tahu dah muka boleh pergi tak kapal terbang kan. Minta depan hidung kita duduk tuan duduk sebelah Cina.
Minum. Orang Melayu je tuan. Maknanya, saya tak apa, saya tidak minum, saya jual tuan. Tak boleh. Dia berkongsi sama, dia sebut riba juga. Okey. Jadi Pak Golongan tu dia sebut tadi pemakai riba ni. Pemakai riba ni. Tokek. Pemberi riba. Penulis. Tadi kerani-kerani pegawai dia. Dan 2 orang saksi yang terlibat dengan amalan riba. Apa dia? Tak apa dia panggil pemakai, peminjam dia kira pemakai. Pada pemakai. Tak tahu, takut dia silap tulis ni. Mula ambil dia ni. Ambil daripada syarah. Kena belakang. 2 pihak kena lah. Supaya orang rasuah ar-rashi wal murtashi. Orang je bui rasuah, orang je terima rasuah. Supaya dah. Ia menunjukkan bahawa amalan riba adalah haram dan merupakan dosa besar. Termasuk dalam 7 dosa besar. Tak ada situ. Besar ni. Tidak 7 ada. Ijtanibu sab'al mubiqat. Tak ada riba tak situ. Dan kalau tengok sini dengan zina besar dia sebab zina tak ada dalam 7. Malah ia termasuk dalam 7 dosa besar. 7 sungguh. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur. Ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhlah kamu daripada 7 dosa yang membinasakan. Hal demikian kerana Allah dan Rasulnya hanya melaknat mereka yang melakukan dosa-dosa besar sehingga mereka layak dijauhkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nampaknya geng dah kita tahu malam ni tak diseloro dengan riba kalau setahu tu. Besar dosa dalam 7. Dia sebenarnya Imam Zahabi dia ambil daripada apa ni? Daripada hadis daripada Al-Quran tu dia buat satu kitab Al-Kabair. Al-Kabair ni 73 rasa 70 berapa dosa-dosa besar. Bukan 7 ni saja, 70 tu semua dosa besar belaka. Tapi dalam 70 hak 7 pula kan. Top 7 orang panggil. Dalam puak-puak dosa besar ada pula 7 tu. Hak 5 bitan. Dalam 7 hak dosa besar ni makan riba. Maknanya kita kena faham tak diselorokan. Patutlah dalam ayat Quran dia kata bila dibangkit siap-siap dia bangkit sebagai gila. Duduk meraca orang makan riba. 4 golongan yang dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan pemakan riba kerana ia adalah orang paling mendapat manfaat daripada riba. Kita tengok ni dia ulah ke mana ni. Sesungguhnya memakan riba bermakna memakan harta orang lain secara batil. Ini betul tokek lah kira lah. Dan sesiapa yang memakan harta yang batil dan haram bermakna tubuh badannya tumbuh daripada sumber yang haram. Arti kena ingat, dia termasuk. Walaupun dalam hadis itu umum, bukan makan riba saja. Rasuah, menipu, curi, makan duit tidak halal tu termasuk dalam kullu lahmin nabata min haram. Dalam hadis lain disebut nabata min suhtin. Kita ambil lapah tadilah. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada harta haram maka api neraka lah yang paling layak baginya. Termasuklah tumbuh daripada harta haram makan riba. Hadis tadi dia umum makan riba, ambil duit curi, ambil duit orang, rasuah lah. Asalkan tumbuh dengan benda haram masuk neraka. Kalau gitu dia kata daging dia tidak sebut orang. Berkali esok dia timbel kali tak. Melekat timbel tubuh dia ni. Beratnya 70 kilo. Cek. dalam 70 kilo tu 40 kilo duit tak betul. Orang bakar dulu 40 tinggal kurus. Dia tak bakar semua dia cucu api hok. Ni. Clicking ni kira suah. Hang clicking ke mana balik. Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru al. Daging yang tumbuh daripada harta dia hak tu masuk neraka. Jadi kita hak mana lepas-lepas mudah je. Lain pada syirik dosa sejarah mana walaupun kita pun gadah ke gapo dulu. Taubat jelah. Tak ada benda hak Tuhan tak terima taubat kecuali syirik Syirik pun bukan kata tak boleh taubat kena ngocak semula. Tu je benda je.
Bila nak taubat? Kena selalulah. Buat apa? Siapa dia boleh jamin esok kita boleh hidup? Di antara benda yang kena segeranya ialah taubat. Okay. Pemakan riba di sini bukanlah bermaksud apa yang dimakan sahaja, tetapi apa juga bentuk manfaat yang bersumberkan riba, sama ada pakaian, kediaman, kenderaan dan sebagainya, maka ia tetap haram. Macam tadilah. Kena cek molek harta kita. Sebab Tuhan sebut tadi. Esok ke dia kena pajang kita. Ni, ada orang panggil gapo kastan, malaikat jaga. Mana di pada masyarakat mana disebut esok. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak tumi anak ada. Maksudnya tak ada gerak, mana duduk situ. Hatta yus'al arba'a khisalin, sehingga ditanya 4 soalan. Ni, mana kita jalan congok mereka kata nanti tu jawab 4 soalan dulu. Hak 4 tu biarlah, tak ada kena mengena dengan tu. Dalam benda hak dia tanya ni, an malihi min aina tasabahu wa bima anfaqahu. Dia tanya tentang harta mu. Dari mana mu dapat, dah lagu mana mu buat belanja. Dia tanya belaka, masuk tubik dia tanya belaka. Maknanya bazir pun tak boleh. Buat benda maksiat pun tak boleh. Jawab hak tu dulu. Kalau tak lepas tak boleh pergi. Duk pajian situ di garis yang kuning. Kalau dia imigrasi garis yang kuning tak boleh gerak. Nabi gambar lagu tu. Jawab dulu. Hak pak tu lah biarlah kan umur gapo tu kan ilmu gapo tu biarlah. Kita nak dalam 4 perkara hak dia tanya tu tentang harta salah satunya. Hak 3 lain tu biarlah. Tak ada kena-kena hak kita duk bincang ni. Dia tanya harta mu boleh kat mana? Kita pun royak hak ni boleh duit gaji, hak ni buat ngopo ha pasal mozaik rumah orang hak ni ngambil ngopo. Punggah bukan dak? Noreh ke berapa? Hak tak apa, beres. Lepas beres dia tanya pula, lepas tu dah piti boleh tu muak hunggal ke mana? Wak muak siap ke? Bazi kok si ke? Dia tanya belaka. Sehingga benda dia tanya tu kalau kita baca dalam tengah disebut. Sehingga ambil daun kayu selah dengan tak ada sebab. Dia tanya saya sebab apa. Jalan saja-saja. Bila-bila jalan. Tengok daun kayu. Repih. Dengan tak ada sebab. Dia akan tanya. Sebab apa repih? Kalau kita ada sebab tak apa. Sebab apa repih? Repih tu pasal payuh nak lalu. Tak apa. Saya boleh jawab. Sebab apa repih? Repih tu kena nak ambil daun dia. Sebab apa ada darah pacak nak buat lap. Tak apa. Tapi saja-saja gatal tangan repih. Itu pun ditanya. Nampak tak? Kita kata banyak patai lagi. Tu kena mengaji. Walaupun tidak dosa besar. Tapi dia ada soal jawab. Mereka catik. Mu jalan satu hari tu masuk ke kebun orang. Lepas tu tak boleh jumpa apa dia tu. Daun kapal terbang. Daun kapal terbang. Buat berapa tak? Repih tak ada pasal. Tapi kalau ambil daun kapal terbang. Tu nak buat obat gatal. Panggil tak? Tak apa. Tak ada sebab. Duk jalan perik. Repih saja. Dia tanya tu. Buat apa mu repih? Kita baca hak tu kan. Bila baca. Kata banyak soal jawab esok. Boleh tak jawab lagi kita esok. Temen ni kita. Bakal gadang tangan tu tak? Apa tak benda besar supun ni. Riba dia tanya ni tak? Jadi kita kena. Masuk isu dah. Nak bukti kat mana. Mereka juga layak dilanat kerana orang yang membantu ke arah kejahatan dan dosa besar adalah seperti orang yang melakukan. Begitu juga sebaliknya orang yang membantu ke arah kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya. Kita tolong orang buat benda baik. Boleh juga kita. Tak? Kalau kita tolong buat jahat. Dia boleh berlakon. Boleh, dia tidak saja. Seterusnya penulis dan saksi kepada amalan riba. Dia ayat tadi ni. Kalau kita kata penulis saksi ni tak ada. Kalau penulis ni enggak kerani bank, pegawai bank hak sampai dulu ni. Hak pajak gada ke apa dulu. Dilaknat Allah dan Rasul kerana membantu ke arah amalan riba sama dengan orang yang melakukan. Kalau tak ada dia tak berjalan pinjam tu. Kerana dia jadi pegawai, dia jadi kerani enggak. Ni maruh orang yang berlakon. Ini kerana mereka tidak akan menulis dan menjadi saksi kepada jual beli riba, melainkan kerana mereka reda dengannya. Dia minta kerja benar nak kerja situ. Sesiapa yang reda dengan perkara haram maka sama seperti melakukan meskipun ia tidak melakukannya. Apatah lagi dengan tulisan dan persaksian mereka mengesahkan amalan riba.
Keempat-empat golongan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sama saja, iaitu sama dari segi hukum haram dan balasannya serta mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi hak lepas dah tu taubatlah. Kita ni nasib baik dah. Duduk di zaman ni, tak ada nak buat pinjam nak buat loan buat riba, tak ada dia. Kalau duduk zaman dulu ni orang-orang hak kerja tahun 70-an. Jadi di situ kita sambung minggu depan ni hadis 52. Nak buka soalan ada. Adik-adik orang tena tu. Takut tak suit lagi soalan tadi ada. Tapi tak apa dah lah ni, kalau nak gadah ada ar-rahn ada dah. Jangan pergi gadah kak. Ada lagi ke pajak gadah Cina? Kita kena mikir banyak. Hak tu dosa besar tu dah. Walaupun bunyi murah dia. Dah. Kadang-kadang hak tak halal ni murah. Dia nak tarik kita, dia murah dia. Hak cara Islam ni jadi mahal. Ada orang tanya dia tu. Oh dia kata apa? Dia kata hak Islam ni jadi mahal. Pinjaman buat loan kereta ke apa tak? Hak tidak Islam ni murah dah tu. Nak jawab mana? Kita kata bahasa dia, ayam sembelih dengan ayam tepuh lari lah. Ayam sembelih mahal, berapa ya sekali lah. Ayam tepuh lari, 2 ya ke tak siap. Hak halal. Kita jangan cari hutang dunia, cari hak halal. Sebab apa? Benda ni kita mikir siasat. Kita lando tak cara hukum, tak cara tu bukan kita tu, bukan orang ngaji tu, bukan orang duduk masjid, bukan orang duduk balas sekali jenis lando hukum syarak gitu tak kira halal, tak kira halal. Kita duduk bimbang seksa. Mana kita start menyesal? Tika nyawa duduk lekun, nak mati. Tika tu malaikat dendek habis segala amalan kita. Allah menyesalnya aku. Mana buat mana? Nak patah kelik tak dia dah. Jadi gapo-gapo kita kena sesal ni. Kita ngaji bila bunyi hak ni tak baik, hak ni haram, jangan dibuat. Ni tak jauh. Pasal apa? Bukan kata susah kita sendiri. Kita kadang bila royak kita nak marah kat orang. Patut terima kasih kat orang je beroyak itulah. Orang lain tak boleh nak royak marah. Orang nak selamat kita. Nak suruh amalan kita betul. Jauh daripada benda berdosa lah. Sebab nak masuk syurga ramai-ramai dah. Syurga ni luas langit bumi. Tidak nak masuk seorang syurga. Kita pakat nak masuk syurga belaka dah. Okey, tak ada soalan sekat tu dah. Wallahu a'lam.